Hai semua, anda mencari info tentang mendapatkan pendapatan tambahan. Jom dengar sharing saya. Okey, satu pertama ialah pada tahun 2012 saya pertama kali bekerja. Masa tu fresh grad. Dan saya masuk ke pasaran industri IT sebagai project manager. Masa tu income saya yang pertama masa income pendapatan saya yang pertama ialah 1,400. Saya masuk dengan company Bumi Putra. Company dalam 80 orang pekerja. Jadi it's not a big company, tapi company dah lama dalam industri IT negara. Jadi masa tu satu ialah income pun kecil kan. Satu lagi dia punya career ni tidak luas. Bila kita naik, dia ada beberapa sahaja tangga, position. Jadi bila sampai satu tahap dia akan mati kat situ lah. Jadi kita tak ada satu career yang dapat kita pergi lebih tinggi. Maknanya kalau nak pergi lebih tinggi kena tukar company. Maknanya kena jump into other company lah. Itu yang kedua. Kemudian itu menyebabkan saya memang menambahkan pendapatan tambahan. Saya buat macam-macam part time lah. Tapi saya memang ingat ada dua bidang yang saya enter dulu, yang saya join dulu. Yang pertama ialah saya buat business retail. Masa tu saya memang dah tahu dah industri IT online, business IT online, yang mana masa tu tengah meletup jutawan internet, iaitu Irfan Khairi. Jadi saya join kelas dia. Dengan saya rasa dalam harga kelas dia tu dalam 300 je lah. Saya join kelas dia untuk buat website. Jadi saya pergi kelas dia, saya buat website. Dan saya masa tu saya buat jual madu. Saya beli retail madu secara borong. Tapi nasib lain lah, saya memang mula tak besar lah. Modal saya tak besar sangat. Sekitar RM1,000 lah modal saya masa tu. Jadi saya pun cubalah share di website dan sebagainya kan. Tapi memang mungkin bukan nasib saya. Tapi saya tak berjaya nak dapatkan keuntungan daripada situ. Madu saya tu ayah saya yang beli. Jadi pulang modal lah. Pulang modal tak apalah. Maknanya daripada tahun itu pun, tahun 2002, memang kita dah aware tentang business IT, business online, business melalui website. Itu yang pertama. Yang kedua, saya jual business Taska. Saya ada keluarkan modal sebanyak RM50,000 sekitar tahun 2010 macam tu lah. Jadi saya buat satu bisnes buka Taska bersama-sama ayah saya. Sebenarnya ayah saya yang banyak menyokong saya untuk buat bisnes part time ni. Jadi masa tu saya run Taska tu selama 3 tahun. Balik modal saya pun jual. Sebab satu benda ni ialah dia sangat meletihkan. Satu ialah terutama bila cikgu bertukar ganti dan kita pula, saya sendiri adalah masih bekerja. Jadi saya tak boleh buat sebagai part time sebenarnya. Jadi saya jual kepada orang yang boleh buat full time. Bisnes Taska memang satu benda yang sangat mencabar lah. Satu lagi ialah modal dia tinggi. Kemudian kita punya risiko dia terhadap cikgu-cikgu, especially cikgu-cikgu yang kita hire tu, diorang biasanya menjadikan pekerjaan di Taska, Tadika ni sebagai satu batu loncatan sebelum mereka mendapat permanent job yang lain. Itu yang kedua. Kemudian saya jual lah. Jadi masa tu pun juga pada tahun 2012 saya pun memang ada masuk Shakri. Masa saya dah masuk Shakri, saya buat saya nak makan untuk diri saya lah, untuk berpantang, untuk menyusu masa tu kan. Jadi saya pun makan Shakri. Masa tu pun memang saya buat bisnes Taska. Lepas tu later on barulah saya menjadikan Shakri sebagai platform bisnes online saya. Sampailah sekarang, mula-mula ianya menjadi sebagai satu part time sebab saya mesti bekerja sehingga tahun 2016. Jadi 2012 hingga 2016 tu saya part time. 4 tahun part time buat bisnes Shakri dan memang stabil dah, alhamdulillah masa tu. Kemudian terpaksa jadi full time. Sebabnya masa tu syarikat saya yang saya bekerja tu diorang ada masalah kewangan. Jadi diorang mengecilkan company. Dia buang lah beberapa orang staff termasuk saya masa tu tahun 2016.
start Disember 2016 saya memang dah full time dengan Shakely. Jadi sebenarnya nak cakap dengan anda sebenarnya dari segi kenapa kita buat bisnes, mungkin pada orang dia tak satu benda yang pernah Sifu saya sebut, kita buat bisnes part time ni, kita buat bisnes ni sebagai satu pendorong untuk kita, satu motivasi, satu lagi ialah kita tak tahu bila kita akan perlukan dia. Betul-betul waktu saya buat bisnes Shakely, bisnes yang sebelum ni kan, diorang secara part time, kadang-kadang bila income tu banyak jadi saya benda tu akan membantulah income kita yang kecil. Sebab saya pun memang masa tahun dulu memang income saya kecil sebelum sebab saya dah bekerja dah 10 tahun, 14 tahun dalam industri IT tu kan. Jadi lama-lama memang income saya dah besar lah, tapi saya berhentikan kerja waktu income saya dalam 4,000 lebih. Jadi waktu tu dengan tambahan pula ada income daripada Shakely pun dah 4 angka. Jadi masa tu memang daripada mula-mulanya income kita kecil, kita tambah lagi kan. Jadi benda tu dapat membantu ekonomi kita sendiri. Yang kedua, bila kita dah income kita dah bertambah besar, jadi kita bolehlah buat benda lain. Contohnya menambahkan, memberikan kebahagiaan kepada keluarga. Contohnya bawa anak-anak pergi jalan-jalan, trip ke melancong kan. Kemudian belanja anak-anak makan sedap-sedap ke contohnya, ataupun belikan hadiah kepada ibu bapa kan yang memerlukan, ataupun apa-apa keperluan tambahan yang lain, buat tuition, bayarkan tuition untuk anak-anak dan sebagainya. Jadi benda tu sebenarnya bila kita ada extra income, daripada di luar daripada apa yang kita dapat monthly daripada majikan kan. Jadi benda tu jadi satu kepuasan buat kita, sebab satu benda ialah dia menambahkan pendapatan kita. Kemudian satu lagi ialah kita dapat buat lebih ekstra. Kita dapat buat ekstra, jadi kita boleh buat lebih baik, lebih banyak. Kita nak sedekah, kita nak bagi zakat, kita nak buat apa-apa keperluan kita, memberikan kepuasan kepada kita kan. Kita nak pergi spa ke, kita nak makan vitamin Shakely, kita nak buat facial ke dan sebagainya, terpulang pada kita sebab kita ada duit. Itu yang kedua. Yang ketiga ialah satu haji. Haji kan, nak buat haji. Untuk kita orang Islam, memang kita cita-cita kita memang nak buat haji. Itu memang kita tak boleh dinafikan. Itu satu adalah haji, menunaikan haji ialah salah satu daripada rukun Islam kan. Rukun Islam. Jadi kita nak tak nak memang kita kena usaha. Jadi kalau income kita cukup je untuk makan family, untuk benda-benda yang asas kan. Jadi macam mana kita nak kumpul duit untuk pergi haji? Haji memang untuk orang yang mampu. Tapi tidakkah kita teringin nak jadi orang yang mampu tu? Tidakkah kita teringin untuk jadi orang yang dapat pergi haji? Jadi kita menyimpan. Orang-orang tu kita zaman dulu kan, diorang memang cita-cita nak pergi haji. Memang mesti dekat rumah dia mesti ada satu gambar Kaabah besar, ingat tak? Satu karpet yang dia besar, yang dia buat gambar Kaabah, kemudian dia tampal kat dinding. Itu adalah satu inspirasi. Contoh inspirasi yang diorang ni, walaupun orang kampung, tapi diorang memang teringin nak pergi haji, nak buat haji gitu kan. Jadi mereka berusaha. Begitu juga kita. Sekarang ni kita tak boleh nak kata, oh package haji dah mahal, oh package haji dah tak ada subsidi dan sebagainya. Subsidi tu sebenarnya kalau kita tengok kan, subsidi tu ialah daripada pendeposit, keuntungan pendeposit. Jadi kita tak boleh nak marah kalau orang dah tarik balik. Tapi apa yang kita buat ialah kita kena berusaha untuk menyimpan. Kalau income kita sekarang ni tak mampu untuk memberikan kita, tak mampu untuk kita menyebabkan kita dapat menyimpan duit untuk at least dapat pergi haji, tolaklah apa yang saya kata tadi. Maknanya kalau kita tak menambahkan keperluan, tak pergi jalan-jalan, tapi untuk kita menyimpan at least, untuk kita menyimpan pergi haji. Jadi tak mampu dah buat macam tu juga dengan income yang kita ada sekarang. Jom buat income tambahan. Dalam income tambahan, dengan extra income, kita dapatlah menyimpan. Kalau RM50, RM100 sebulan, apa salahnya untuk menyimpan pergi haji? Sebab Allah kata kalau kita usaha, kalau Allah memang dah panggil kita nak pergi buat haji, nak pergi umrah dan sebagainya kan, tak ada apa yang dapat menghalang kita. Tapi kita mesti usaha. Kita mesti usaha. Okey. Yang pertama, kemudian saya nak share apa yang saya buat.
Apa yang saya buat, mungkin anda dah tahulah. Mungkin sebahagian anda dah tahu apa yang saya buat kan. Saya buat bisnes Shaklee dan fokus saya ialah untuk memberikan, untuk berkongsi kesejahteraan kepada semua orang melalui pengambilan vitamin Shaklee ataupun melalui buat bisnes Shaklee. Dalam Shaklee ni dia ada serampang dua mata. Satu, kita makan vitamin, kita jadi sihat. Kemudian kita bisnes Shaklee, kita share dengan orang kebaikan atau manfaat yang kita dah dapat untuk orang lain juga, untuk dapat income yang mungkin sama dengan kita ataupun lebih baik daripada kita, mana tahu kan. Itu yang pertama. Yang kedua ialah dalam tim saya, kami pun ada buat bisnes mobile spa. Mobile spa ni maknanya spa bergerak. Kita orang perempuan kan, dia orang ada suka, diorang kan ada suka cantik-cantik kan. Diorang akan pergi relax-relax, masas-masas muka, buat facial muka, bagi cantik dan sebagainya kan. Jadi itu adalah satu opportunity untuk kita buat, untuk kita buat bisnes. Jadi apatah lagi dengan menggunakan produk Shaklee yang memang berkualiti tinggi, world class dan sebagainya kan. Jadi dapat membantu untuk kita didapatkan cash, quick cash. Maksudnya setiap hari kita dapat cash. Satu orang minimum untuk setiap facial harga dia dalam 70-80 macam tu. Itu adalah harga yang basic lah. Kemudian kalau harga yang instant, yang memang nak cepat punya kan, package instant, mungkinlah dapat dalam RM40, RM50 pun boleh. Jadi kalau kita buat sehari kalau cukup kita dapat seorang. Contoh dia, seorang pun kita dapat dah RM70. Tapi biasanya mobile spa, bila kita pergi ke rumah orang, biasanya memang ada ramai orang dalam rumah dia. Mak dia lah, ibu, ayah kan. Kemudian dia ada nenek dah, ada kakak dia dan sebagainya, ada ipar dia. Biasanya memang ramai. Ada setengah orang, ada dekat tim saya, dia orang buat facial spa ni, satu rumah sampai cover 5 orang. Bayangkanlah 5 kali dengan 70 misalnya, 350 satu rumah sekali jalan satu hari. Bayangkan kalau rajin buat hari-hari, kalau tak rajin ataupun kita ada kerja kan, kita ni kerja juga. So kita part time, kita buat Sabtu Ahad saja ataupun hari cuti saja ataupun malam saja. Jadi income tu akan dapat ikut apa yang kita usahakan. Okay? Jadi sebenarnya dengan usaha, kalau kita ada keyakinan dan sebagainya, dan kita ada kemahuan untuk kita menambah baik diri kita, menambah baik kehidupan kita, pasti akan ada jalan. Jadi untuk anda yang ingin menambahkan pendapatan bersama tim saya, Maf Empire, dan juga bersama Shaklee, kita ada offer dua program, iaitu dengan satu ialah melalui mobile spa, yang kedua ialah melalui bisnes Shaklee sendiri. Tak perlu nak update media sosial gila-gila sangat. Kita hanya buat online, secara online. Boleh juga kalau anda nak buat offline, terpulang pada kepakaran kita. Tapi saya memang bermula dengan online. Saya bermula dengan blog. Jadi untuk buat bisnes dengan blog memang sangat mudah sebenarnya dengan Shaklee. Okey, itu sahaja proses saya hari ini tentang bagaimana menjana pendapatan tambahan. Kita buat menjana pendapatan tambahan ni untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk menambah baik diri kita. Jumpa lagi dalam video akan datang.